Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Haisani bin Hassan. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk daripada salah satu jenis puisi Melayu, iaitu tajuk Seloka. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, sebelum tirai bermula, izinkan saya untuk menerangkan tentang maksud dan definisi Seloka. Seloka berasal daripada perkataan bahasa Sanskrit iaitu shloka. Seloka merupakan puisi Melayu yang bebas, sama ada dari segi rangkap ataupun jumlah baris, sama ada ianya berirama ataupun tidak. Sebagai tambahannya, seloka juga merupakan salah satu alat ataupun media masyarakat Melayu pada zaman tradisional untuk memberikan teguran ataupun kata-kata nasihat agar ianya tidak menyinggung kepada perasaan orang lain. Hal ini membuktikan bahawa nilai-nilai kesantunan orang-orang Melayu pada ketika dahulu, terutama dalam menyampaikan nasihat, sama ada nasihat dalam bentuk agama maupun nasihat dalam kehidupan, dan ianya disampaikan melalui puisi-puisi seperti gurindam, syair dan yang kita bahaskan pada hari ini iaitu seloka. Seterusnya, melalui seloka akan terpancar budaya masyarakat Melayu tradisional yang tidak mengkritik seseorang itu secara berterus terang tetapi secara halus. Kata-kata yang digunakan dalam seloka adalah lambang-lambang yang mengandungi makna yang tersirat. Kita tidak mengetahui siapakah pengarang sebenar sesebuah seloka. Seloka dijadikan sebagai sesuatu perbandingan dan tamsilan seperti perumpamaan, metafora, simile dan personifikasi yang kaya dengan imej alam. Terdapat pelbagai jenis-jenis seloka, antaranya seloka jenis sindiran, nasihat, pengajaran dan seloka gurau senda. Antara contoh seloka yang terkenal dalam kalangan masyarakat kita yang dibacakan sehingga hari ini antaranya seloka Pak Pandir, seloka Pak Kadok, seloka Si Luncai dan sebagainya. Seterusnya, seloka juga merupakan unsur kiasan atau sindiran dalam menyampaikan isi serta kandungan. Sebagai contoh, seloka Pandainya Pak Pandir, sebenarnya ia bukanlah merujuk kepada kepandaian atau kebijaksanaan Pak Pandir. Sebaliknya, menyindir akan sikap Pak Pandir yang kurang bijak dalam melakukan sebarang tindakan. Justru, pengarang seloka yang mengarang seloka ini sebagai pandai Pak Pandir adalah untuk memberikan sindiran melalui isi yang terkandung di dalam seloka tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang fungsi seloka. Fungsi yang pertama, seloka dapat menggambarkan masyarakat yang mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. Selain itu, bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu, puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebagai perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. Seloka juga berfungsi untuk menyindir, mengejek, menempel seseorang, melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia, memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang, serta benci terhadap sesuatu kelakuan manusia, memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang, serta sebagai alat kawalan sosial. Selain itu, fungsi seloka juga untuk mencerminkan rasa tidak puas hati mereka terhadap seseorang yang digambarkan melalui seloka, seperti seloka Pak Kadok dan seloka Lebay Malam. Tidak terkira, sesat di dalam hutan belantara, mencari raja punya putra, lari merajuk dari negara.
Putra lari membawa diri, tidak mau diberi istri dengan putri Raja Hafni yang hitam legam tidak terperi. Sudah nasib hendaknya malam, adikku celuring pun hilang. Tinggallah aku celurung seorang di tengah rimba malam dan siang. Balik ke tanah hatiku takut, perintah raja mesti diikut. Kalau tidak aku pun maut, kepala dan badan tidak tersangkut. Di sini nampak sebuah tasik, pandangannya banyak, serba cantik. Di sini berhenti lebih baik dari merayau hilir mudik. Ciri-ciri seloka. Yang pertama merupakan puisi bebas atau tidak terikat. Yang kedua, digubah sama ada mengikut bentuk pantun, syair atau perumpamaan. Yang ketiga, mempunyai maksud mengejek, menyindir secara serius atau jenaka, mengkritik tingkah laku dan juga sifat negatif. Yang keempat, rangkap. Bilangan baris dalam serangkap tidak tetap. Dan yang kelima, perkataan. Jumlah perkataan dalam sebaris juga tidak tetap. Dan yang keenam, suku kata. Jumlah suku kata dalam sebaris juga tidak tetap. Dan yang terakhir, rima. Rima akhirnya dalam serangkap juga tidak tetap. Santap beradat, santap istiadat. Santap raja di majlis kebesaran. Santap meraih hormat menghormat. Bukan santap hendakkan kenyang. Santap santun dengan aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ainina binti Muhammad, peringkat nombor matrik D202010947. Umum mengetahui bahawa seloka menjadi satu yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat Melayu satu ketika dahulu. Lazimnya, kandungan seloka dalam puisi Melayu mengandungi unsur sindiran. Apa itu sindiran? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sindiran boleh didefinisikan sebagai suatu yang digunakan untuk mengantai, mengeji, mengejek dan mencela orang tidak dengan terus terang atau kiasan. Berdasarkan fahaman orang Melayu, unsur sindiran yang digunakan dalam seloka tersebut adalah sebagai teguran dan nasihat yang disampaikan secara berlapik serta berkias dalam nada bergurau. Bertepatan dengan sifat halus orang Melayu tradisional pada zaman dahulu, mereka telah menggunakan sindiran atau kiasan untuk menegur perbuatan seseorang agar tidak menyinggung perasaan orang yang ditujukan tersebut. Misalnya, unsur sindiran tersebut boleh dilihat dalam seloka Emak Sri Nandang. Baik budi emak si randang,
dagang lalu ditanakkan, tiada kayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan. Anak di pangku diletakkan, kera di hutan disusui, dagang pergi awak terhutang, beras habis padi tak jadi. Maksud yang ingin disampaikan dalam rangkap seloka tersebut adalah tentang seorang ibu yang terlalu baik kepada pendatang ataupun orang lain sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anaknya. Pendek kata, seloka tersebut adalah bertujuan untuk menyindir ahli masyarakat yang berbuat baik tidak bertempat sehingga mengabaikan tanggungjawab yang sebenar. Sikap si luncai, biarkan, sikap si luncai, biarkan. Ada rumah tidak dijaga, ada anak tidak dilatih. Maksudnya, baris pertama, sikap si luncai yang tidak bertanggungjawab ini perlu dijauhi. Baris kedua, si luncai memiliki rumah tetapi rumah tersebut tidak dijaga dengan baik. Baris ketiga, si luncai mempunyai anak tetapi tidak diasuh dengan sempurna dan baik. Ada ternakan tidak dibela, ada kebun tidak ditanam. Baris keempat, si luncai mempunyai binatang ternakan tetapi tidak dijaga dengan baik. Baris kelima, si luncai mempunyai tanah kebun tetapi tidak diusahakan. Ada cerdik tidak selidik, ada belajar kepalang ajar. Baris keenam, si luncai mempunyai akal yang cerdik tetapi tidak menggunakannya dengan sewajarnya. Baris ketujuh, si luncai mempunyai ilmu dan kemahiran tetapi tidak mengamalkannya. Ada mengaji tiada mengkaji, ada mata tiada kuasa. Baris ke-8, si luncai ada mengaji tetapi tidak membuat penyelidikan. Baris ke-9, si luncai berupaya melihat sesuatu keburukan tetapi tidak mampu untuk membuat teguran. Ada kuat tiada buat, ada kuat tiada buat. Biarkan, si luncai terjun dengan labu-labunya. Baris ke-10, si luncai mempunyai keupayaan dan kebolehan tetapi tidak menggunakannya untuk kebaikan bersama. Baris terakhir, akhirnya si luncai kerugian kerana tidak memanfaatkan segala yang dimiliki. Tema seloka si luncai ialah tindakan yang diambil tanpa menggunakan akal fikiran akan merugikan diri sendiri. Persoalan pertama, kita hendaklah bijaksana menyelesaikan masalah supaya hidup menjadi tenang dan bahagia. Persoalan kedua, kita mestilah menjaga harta yang dimiliki dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab. Bentuk seloka. Seloka ini mempunyai satu rangkap sahaja. Seloka ini mempunyai 12 baris yang mana terdiri daripada 2 hingga 6 patah perkataan sebaris. Seloka ini juga mempunyai antara 4 hingga 13 suku kata sebaris. Nilai pertama, kebijaksanaan.
Setiap masalah yang dihadapi perlu ditangani dengan bijaksana supaya tidak menjadi beban di kemudian hari. Nilai kedua, tanggungjawab. Sesuatu yang dimiliki perlu dijaga dengan penuh tanggungjawab. Nilai ketiga, rasional. Setiap keputusan yang ingin dibuat perlu melalui pertimbangan semasa-masanya. Pengajaran daripada Seloka. Pertama, kita hendaklah bijaksana menyelesaikan masalah supaya hidup menjadi tenang dan bahagia. Pengajaran kedua, kita mestilah menjaga harta yang dimiliki dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab. Pengajaran ketiga, kita haruslah rasional ketika membuat keputusan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Biarkan si luncat terjun dengan labu-labunya. Okey, saya teruskan untuk seloka yang seterusnya iaitu seloka Mak Sri Randang, di mana seloka Mak Sri Randang ini menceritakan tentang Mak Sri Randang yang mempunyai sifat yang baik hati namun baiknya tidak bertempat. Jadi dia rela memasakkan makanan untuk tetamu yang tidak dikenalinya. Mak Sri Randang ni sanggup berhabis-habisan untuk melayan tetamunya sehingga sanggup meruntuhkan rumahnya jika rumahnya tidak berkayu. Namun demikian, Mak Sri Randang mengabaikan tanggungjawabnya terhadap anaknya sendiri. Setelah orang dagang itu pergi meninggalkan rumah Mak Sri Randang, jadi Mak Sri Randang terpaksa menanggung hutang yang banyak kerana kehabisan beras, sedangkan padi yang diusahakan tidak menjadi. Bergerak kepada tema seloka Mak Sri Randang yang menunjukkan bahawa sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan orang luar berbanding dengan ahli keluarganya sendiri. Jadi ia menunjukkan satu sikap masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab yang sebenar dengan melebih-lebihkan orang luar berbanding dengan ahli keluarganya sendiri. Seterusnya iaitu persoalan untuk seloka Mak Sri Randang. Terdapat 3 buah persoalan untuk seloka Mak Sri Randang, di mana yang pertama, rasional ketika melakukan sebarang tindakan. Maksudnya ia melibatkan tindakan Mak Sri Randang yang sepatutnya bertindak rasional dengan tidak mengabaikan tanggungjawab atau tidak mengabaikan anaknya sendiri, dengan tidak melebih-lebihkan atau tidak terlalu mengagungkan orang luar berbanding dengan anaknya sendiri. Jadi persoalan yang kedua iaitu pembaziran yang perlu dielakkan, di mana Mak Sri Randang di sini telah melakukan pembaziran yang sangat banyak, hanya semata-mata untuk menghidangkan makanan kepada tetamu, namun mengendahkan keperluan anaknya sendiri. Persoalan yang terakhir iaitu tanggungjawab ibu terhadap ahli keluarga, di mana ia melibatkan Mak Sri Randang yang bersikap tidak mengendahkan tanggungjawabnya terhadap anaknya sendiri, di mana ia melibatkan sikap Mak Sri Randang yang bertindak tidak mengendahkan keperluan anaknya, namun memberi layanan yang terlalu berlebihan terhadap orang yang tidak dikenalinya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Syusha binti Muhammad Osman. Nombor metrik D20192 092068. Bentuk seloka yang boleh dinyatakan daripada seloka Mak Sri Randang ialah yang pertama, seloka Mak Sri Randang terdiri daripada satu rangkap. Yang kedua adalah bilangan baris dalam rangkap tersebut ialah 8 baris. Jumlah perkataan dalam setiap baris adalah antara 3 hingga 4. Yang keempat adalah rima akhir seloka ini ialah A, B, 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 C, A, C. Dan yang kelima adalah seloka ini berbentuk bebas. Seterusnya, nilai yang terdapat dalam seloka Mak Sri Randang ialah nilai bijaksana. Seseorang perlu bijak dalam menggunakan akal fikirannya sebelum membuat keputusan atau melakukan sesuatu tindakan. Yang kedua adalah nilai bertanggungjawab. Seseorang perlu bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan ahli keluarganya.
Dan yang ketiga adalah nilai kesederhanaan. Seseorang itu haruslah mengamalkan kehidupan yang sederhana agar tidak dibebani hutang. Akhir sekali, pengajaran yang boleh disimpulkan dalam Seloka Emak Sirandang ini ialah yang pertama, kita janganlah melebih-lebihkan orang luar dan mengabaikan ahli keluarga sendiri. Sebaliknya, kita haruslah mengutamakan ahli keluarga terlebih dahulu agar kehidupan sesama keluarga lebih harmoni. Dan yang kedua adalah kita mestilah berfikir secara rasional sebelum melakukan sebarang tindakan agar kita tidak menanggung kesan buruk kelak. Berikut adalah paparan video Seloka Emak Sirandang. Sirandang dagang lalu ditanakkan, tiada kayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan. Anak di pangku diletakkan, kera di hutan disusui, dagang pergi awak terhutang, beras habis padi tak jadi. Baik budi emak Sirandang, dagang lalu ditanakkan, tiada kayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan. Disusui, dagang pergi awak terhutang, beras habis padi tak jadi. Baik budi emak Sirandang, dagang lalu ditanakkan, tiada kayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan. Anak di pangku diletakkan, kera di hutan disusui, dagang pergi awak terhutang, beras habis padi tak jadi. Seloka Pak Kadok mengisahkan tentang Pak Kadok yang bernasib malang disebabkan oleh sikapnya sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam isi kandungan seloka dalam baris kedua, iaitu ayamnya menang, kampungnya tergadai, yang mana Pak Kadok pada mulanya menerima cadangan raja untuk menukar ayam miliknya dengan raja. Namun begitu, setelah pertandingan menyabung ayam selesai, ayam milik Pak Kadok telah memenangi pertandingan ayam sabung, namun ayam milik raja tersebut mati. Peristiwa ini menggambarkan sikap Pak Kadok yang malang, di mana Pak Kadok masih meloncat kegembiraan atas kemenangan persabungan ayam tersebut sehingga lupa akan perjanjiannya dengan raja untuk bertukar ayam sabung miliknya dengan raja. Tema Seloka Pak Kadok ialah sikap individu yang bertindak tanpa berfikir akibatnya kepada diri sendiri dan orang di sekeliling mereka sendiri sehingga menyebabkan dirinya mendapat nasib yang malang. Maksud rangka pertama ialah Pak Kadok telah ditimpa nasib malang akibat sikapnya sendiri yang melakukan sesuatu tanpa berfikir dengan waras. Pak Kadok telah menyabung ayam miliknya dengan raja atas perjanjian ayam milik raja tersebut akan menjadi miliknya setelah pertandingan menyabung ayam selesai. Kemenangan ayam sabung Pak Kadok telah menyebabkan ayam raja tersebut mati, yang mana ianya tidak menguntungkan Pak Kadok sama sekali. Bahkan ianya merugikan Pak Kadok
kerana terpaksa memberi ayam miliknya kepada raja. Maksud rangkap kedua ialah apabila Pak Kadok balik ke rumah, Pak Kadok menyuruh isterinya membuang nasi kerana Pak Kadok hendak pergi ke kenduri. Namun, sesampainya Pak Kadok ke kenduri tersebut, majlis telah selesai dan tiada sebarang makanan. Maksud rangkap ketiga pula, apabila Pak Kadok ingin pulang, air surut dan menyebabkan perahu miliknya sukar untuk bergerak. Manakala apabila Pak Kadok menghilir pula, air yang pasang menyebabkan Pak Kadok melawan arus. Maksud rangkap keempat ialah Pak Kadok hampir mati akibat tiada makanan. Oleh itu, Pak Kadok telah membunuh isterinya kerana apabila Pak Kadok balik ke rumah, tiada makanan yang disediakan oleh isterinya. Maksud rangkap kelima pula, ketika Pak Kadok ingin berlayar, angin pula yang berhenti bertiup. Lalu, apabila Pak Kadok melabuh sauh, angin telah bertiup semula. Maksud rangkap keenam ialah Pak Kadok telah menumpang rumah orang lain walaupun Pak Kadok mempunyai rumahnya sendiri. Terdapat beberapa persoalan yang terdapat dalam seloka Pak Kadok. Yang pertama ialah sikap diri sendiri yang bertindak tanpa berfikir. Yang kedua ialah bertindak tanpa berfikir akan membawa nasib yang tidak baik. Seterusnya ialah nilai. Nilai yang terdapat dalam seloka Pak Kadok yang pertama ialah kebijaksanaan. Kita perlulah berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara supaya ianya tidak membebankan diri kita sendiri. Yang kedua, kejujuran. Kita perlulah bersikap jujur dalam melakukan sesuatu perkara dan mengelakkan diri daripada menipu demi kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga ialah kita perlulah sentiasa berkasih sayang sesama anggota keluarga. Terdapat beberapa pengajaran yang diperoleh daripada seloka Pak Kadok. Yang pertama ialah kita perlulah berfikir menggunakan akal fikiran sebelum melakukan sesuatu tindakan. Yang kedua ialah kita hendaklah menghargai rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Yang ketiga ialah kita mestilah mengutamakan ahli keluarga sebelum orang lain. Yang keempat, kita perlulah menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang sia-sia dan tidak mendatangkan faedah. Aduhai malang Pak Kadok, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Hai mudik menungkah surut, hilir menungkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa belayar kematian angin, sauh di labuh bayu berpuput. Ada rumah bertandang duduk. Aduhai malang Pak Kadok. Pandai-pandai wahai Pak Pandai, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis badan tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkok onak. Gunting makan di hujung, Pak Pandir juga yang menanggung. Apa didengar gelagak dagang, gelagak rambutan jantan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriana binti Abdullah bernombor matrik D202011094361. Saya akan menyambung ataupun mengumpas satu lagi sloka iaitu sloka Pandai Pak Pandir. Setelah mendengar bacaan sloka Pandai Pak Pandir tadi, sekarang saya akan menceritakan baris demi baris bagi maksud sloka Pandai Pak Pandir. Baiklah, baris yang pertama dan kedua. Anak dipijak, dagang dijunjung, kucing dibunuh, tikus dibelah. Maksud bagi sloka ini adalah Pak Pandir telah berkelakuan aneh kerana telah mengetepikan anaknya sendiri. Namun sebaliknya telah menyanjung orang luar. Pak Pandir juga telah membuat kerja yang sia-sia dan juga telah merugikan dirinya sendiri. Baris yang ketiga hingga kelima. Harta habis badan tergadai, mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Maksud bagi baris ini adalah Pak Pandir telah mengikut perangai orang luar tanpa menyedari keadaan dirinya yang miskin. Sebagai akibatnya, Pak Pandir telah kehabisan harta kecuali tinggallah dirinya sendiri. Baris 6 dan 7. Mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Baiklah, baris ini Pak Pandir terlalu cepat mengharapkan sesuatu keuntungan yang belum pasti sehingga apa-apa yang ada telah disia-siakannya. Baiklah, seterusnya baris yang ke-8 sehingga baris ke-11. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak, gunting makan di hujung, Pak Pandir juga yang menanggung. Pak Pandir terlalu reka dengan kata-kata manis orang dagang yang sebenarnya berniat jahat. Kata-kata manis itu sungguh bersopan tetapi amat tajam maknanya yang akhirnya telah merugikan Pak Pandir. Baris ke-12 hingga ke-17. Apa didengar? Gelagak dagang, gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah, dia haram. Kilat memancar, hujan tak jadi. Awak juga kecundangan. Baiklah, baris ini merujuk kepada kata-kata manis orang luar tidak mendatangkan hasil apa-apa, namun sebaliknya Pak Pandir sendirilah yang rugi atau menerima akibatnya. Maksud secara keseluruhan bagi sloka Pandai Pak Pandir. Pak Pandir ini merupakan seorang yang mementingkan orang luar berbanding ahli keluarganya sendiri. Dia juga seorang yang menjaga orang yang telah mendatangkan kemudaratan sehinggakan hartanya habis serta tergadai. Pak Pandir ini terlalu percaya akan kata-kata pedagang sehingga tidak sedar bahawa dirinya telah ditipu. Pak Pandir mendengar cerita yang tidak pasti akan kesahihannya lagi, namun sudah menghabiskan harta yang ada terlebih dahulu. Pak Pandir ini mudah terpedaya dengan pedagang atau orang luar yang pada masa yang sama telah melakukan kejahatan kepada dirinya dengan berpura-pura baik. Secara tidak langsung dapat dilihat melalui sloka ini, segala akibat buruk Pak Pandir jualah yang terpaksa menanggung akibatnya. Dan dapat dilihat sloka ini menekankan di mana tidak berguna mendengar kata-kata orang luar kerana kata-kata mereka tidak semestinya boleh dipercayai. Bentuk sloka. Sloka Pandai Pak Pandir ini mempunyai satu rangkap sahaja dan mempunyai 17 baris. Jumlah perkataan bagi setiap baris adalah di antara 3 hingga ke 5 patah perkataan. Hal ini misalnya tak sedar bertelanjang iaitu 3 patah perkataan dan kilat memancar, hujan tak jadi 5 patah perkataan. Dan dalam pada itu, jumlah suku kata bagi sloka Pandai Pak Pandir ini mempunyai 7 hingga 9 suku kata di dalam setiap baris. Baiklah, tema bagi sloka Pandai Pak Pandir ini adalah sindiran terhadap sikap sesetengah masyarakat yang mudah mempercayai orang lain. Manakala nilai yang dapat kita perolehi daripada sloka ini dapat saya katakan di sini 2 nilai. Yang pertama, rasional, iaitu berfikiran rasional sebelum melakukan sesuatu tindakan, dan yang kedua iaitu berhati-hati. Hal ini di mana berhati-hatilah sebelum membuat sebarang keputusan. Kesimpulannya, sloka menjadi salah satu identiti utama masyarakat Melayu yang menggambarkan keharmonian dan tata susila bangsa Melayu.
Hal ini bertepatan dengan sifat halus masyarakat Melayu yang gemar mengkritik atau menyindir seseorang maupun sesebuah kerajaan atau perbuatan seseorang. Dalam masa yang sama, tutur kata dan tata susila masih dikawal supaya tidak mengguris hati masyarakat lain. Oleh itu, seloka wajar dijadikan panduan dan pengajaran, khususnya bagi masyarakat moden abad ini dalam melakukan sesuatu supaya pisang tidak berbuah 2 kali.